Salam sejahtera, salam hormat musim kedua, episod ketiga program Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Tambah Rumpun Bahagia. Sebelum itu, saya menyeru pada semua penonton di rumah supaya jangan lupa untuk ketik button like page DAP TRB Facebook untuk mengikuti aktiviti dan perkembangan semasa bukan sahaja di Melaka bahkan juga di seluruh negara. Sebelum itu juga saya mempersilakan kepada penonton di rumah yang ada sebarang soalan untuk tetamu undangan kita pada episod kali ini. Jangan segan silu untuk memuat naik soalan tersebut di ruangan komen, dan kepada penonton yang bertuah, pengguna FB yang bertuah, kita akan paparkan soalan tersebut sepanjang live ini dan kita akan menanyakan soalan tersebut untuk dijawab oleh tetamu undangan kita pada minggu ini. Baiklah, pada minggu lepas kita bawakan para penonton di rumah tetamu undangan yang bukan biasa juga, muda dan bergaya. Tapi pada minggu ini kalau minggu lepas kita bawa ahli majlis daripada Selangor, minggu ini kita bawakan YB muda daripada Selangor, dan tetamu yang ada pada hari ini juga cukup hebat dan juga luar biasa. Kedua tetamu kita ini saya boleh kira amat lincah lah, berkhidmat untuk kawasan masing-masing. Jadi saya perkenalkan sebelum itu tetamu undangan kita yang pertama. Beliau ni saya kenal bukan kenal lah, saya mula bersua ketika di sebuah program pendidikan politik, Sekolah Demokrasi. Orangnya hebat, ada idea dia baru, idea yang segar, dan saya suka cara beliau yang suka berfikir luar kotak untuk memikirkan suatu perkara. Jadi dalam talian ketika ini bersama saya adalah yang berhormat Edri Faizal Edi Yusof, ahli jawatankuasa Depsi Kebangsaan, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Dusun Tua. Apa khabar, Baby? Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam, baik, Baby. Baby, lama tak bersua. Apa khabar Dusun Tua? Alhamdulillah, Dusun Tua baik. Cuma sekarang ni musim hujan. Saya dengar kata Melaka pun sejuk. Ya, Melaka sejuk daripada pagi tadi. Hujan sehingga tengah hari, dan cuaca bersejuk. Ada beberapa kawasan juga dinaiki air, tapi itu kita serah kepada pemimpin yang sedia ada sekarang lah untuk menyelesaikan. Kita sejuk juga di Hulu Langat ni, sejuk juga. Tapi Alhamdulillah setakat ni belum dinaiki air lagi, dan kita berharap berterusanlah begitu, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, untuk tamu undangan kita seterusnya, kalau tamu ataupun penonton di rumah masih ingat, sepanjang penggambaran atau siaran langsung program Mengopi Malam Minggu ini, kita tidak pernah bawakan tetamu yang feminin, yang perempuan, yang wanita. Jadi pada hari ini saya amat besar hati bagi pihak penerbitan. Kita amat besar hati untuk menerima tetamu undangan yang wanita. Pertama, seorang YB muda, seorang ahli Dewan Negeri di Selangor. Jadi dalam talian bersama kita pada ketika ini adalah Yang Berhormat Saudari Lim Yiwei, Adun bagi kawasan Kampung Tungku. Apa khabar, Baby? Hai, selamat petang. Semua baik di sini. Saya tak begitu sejuk lah sebab dah balik kampung ke Ipoh. Ipoh agak panas hari ni. Kiranya YB ada di Ipoh lah sekarang ni? Oh, jadi YB, saya daripada dulu tanya-tanya nama kawasan Kampung Tungku. Apa maksud ataupun mengapa dipanggil Kampung Tungku ni sebenarnya? Mungkin penonton di rumah juga nak tahu juga apa maksud Kampung Tungku. So sebenarnya kat Malaysia ni ada dua Kampung Tungku. Satu merupakan kawasan saya, satu lagi di Petra Jaya di Kuching. Tapi Kampung Tungku yang merupakan kawasan dun saya, dia terletak di Petaling Jaya. Dan ia dinamakan begitu sempena Perdana Menteri kami yang pertama, Perdana Menteri kita yang pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman. So yang Tunku tu datang dari nama Tunku Abdul Rahman lah. Dan dia merupakan satu, almarhum pernah tinggal di kawasan tersebut tu bagaimana? Saya dengar almarhum pernah ada rumah kat situ, tapi tak berapa sure. Tapi yang pasti beliau pernah datang merasmikan pembukaan pusat sumber SK Kampung Tungku. So kat pusat sumber ada gambar lama. Jadi saya kira kalau tersebut mungkin penonton di rumah juga boleh tahulah apa maksud Kampung Tungku. Jadi bagi pihak penerbitan, saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan kita yang kedua pada hari ini yang sudi memenuhi undangan kita. Sebagaimana kita telah laksanakan pada 2 episod yang lepas, kita ada tema dan kita akan bincangkan satu fokus berkaitan dengan tema tersebut.
Dan tema kita sebagaimana yang telah disiarkan dalam minggu ini, iaitu Malaysia Baharu, Impian yang Terkubur. Baik, dan sehingga siaran ini berlangsung, sebenarnya kita tak nampak apa-apa tanda ataupun perkembangan sama ada kita Pakatan Harapan akan kembali menerajui Putrajaya atau sebaliknya, atau kita harus menunggu sehingga Pilihan Umum yang ke-15. Baiklah, dan fokus perbincangan kita pada malam ini adalah masih wujudkah harapan untuk negara Malaysia yang kita cintai ini, dan apakah mungkin Pakatan Harapan mudah untuk kembali menerajui Putrajaya. Tanpa buang masa, saya persilakan YB Lim Wee dulu untuk hurai lontar pandangan beliau untuk ucapan pembukaan ini. Silakan YB. Jadi kalau kita rujuk kepada tajuk pada malam ni, iaitu Malaysia Baru, Impian yang Terkubur, saya faham bahawa ramai orang kalau melihat keadaan politik terkini mesti rasa stres kan, tak tahu sama ada Perikatan Nasional yang akan kekal dalam kerajaan ke, atau minggu depan ataupun esoknya Pakatan Harapan akan kembali ke kerajaan. Tapi bagi saya, yang konsep Malaysia Baharu itu, iaitu konsep satu kerajaan yang bersih, yang mempunyai urus takbir yang baik, yang mengambil berat tentang kebajikan rakyat, itu satu projek yang belum berakhir dan ia satu projek yang masih berlangsung. Jadi bagi saya, I choose to feel lah, kalau kita kata impian tu terkubur, tak juga. Kerana saya rasa negara kita ni, kita sebuah work in progress, masih dalam pembaikan, masih dalam perjalanan. Dan saya masih mengambil kejayaan Pakatan Harapan menukar kerajaan pada 9 Mei 2018 sebagai satu langkah yang besar, tetapi masih langkah yang pertama untuk mendemokrasikan semula negara kita. Jadi impian tu masih ada lah, secara pendek kata, dan saya ingin menggalakkan anak muda supaya jangan terlalu overwhelmed dengan semua perkara yang sedang berlaku kini. Kerana di peringkat pemimpin atasan dan juga di peringkat adun-adun seperti saudara Adri dan saya, there are still a lot of good people yang sedang berusaha untuk membuat yang terbaik, dan kami memerlukan sokongan dan juga penyertaan daripada anak muda, terutamanya pada masa ini. Diorang kata at the darkest, that's when it's before dawn. So itulah yang saya percayalah, bila impian tu semakin kabur, maksudnya kita kena berusaha lebih banyak lagi untuk merealisasikan impian tu. So itu starter lah yang saya ada. Baik, YB Adri, mungkin ucapan pembukaan daripada YB. Masih adakah harapan untuk Malaysia dan adakah mudah Pakatan Harapan untuk menakluk Putrajaya kembali? Silakan YB. Terima kasih. Saya tarik dengan tajuk pada malam ini, Malaysia Baru, Impian dah terkubur. Ada soalan yang terkubur, impian yang terkubur. Yang terkubur. Dia sepatutnya dengan ada soalan. Saya risau bila Danish baca tanpa soalan, seolah itulah kenyataan. Kalau ada soalan dah macam harakah habis. Tak apa, bagus. Kalau ada tanda soal dah macam harakah. Ada tanda soal. Penting sebab kita bertanya, adakah impian itu sudah terkubur untuk sebuah Malaysia Baru itu? Satu benda yang saya nak sorot di sini adalah apabila kita menyebut Malaysia Baharu itu, sebenarnya apa yang saya perasan dari pengamatan saya, mungkin betul mungkin silap, tapi dari pengamatan saya, istilah Malaysia Baru ini dia betul-betul mula popular selepas 9 Mei 2018, iaitu selepas pilihan raya. Tiba-tiba semua orang bercerita tentang Malaysia Baru, Malaysia Baru, sampai media pun menggunakan Malaysia Baru. Kita ada iklan mula menggunakan idea Malaysia Baru, seolah-olah ada satu kelahiran baru dekat sini. Dan saya rasa dia agak organik juga sebab saya tak nampak mana-mana ahli politik atau mana-mana parti politik orang kata memaksa istilah ini atau menjual habis-habisan istilah ini. Tapi dia macam muncul out of nowhere dan tiba-tiba dia jadi organik, semua orang pakai istilah ini. Sebab saya percaya dia berkait dengan cerita macam seorang kawan saya lah. Dia bukan orang politik, tak berminat sangat dengan politik, tetapi dia bercerita pada saya. Dia kata,
pada malam keputusan keluar bahawa Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, dia terasa dikuasai emosi. Dia rasa sebab, dia rasa nak nangis, dia rasa ibarat sesuatu yang besar telah tercapai. Ni bukan orang politik kita orang politik tak payah cakap lah, kita yang bertanding tak payah cakap lah kan. Ni bukan orang politik, orang biasa. Dan apa yang dia menyumbang pun hanya pergi mengundi. Dia tak turun kempen, tak ada apa. Dia mengundi, tapi dia merasakan dia sebahagian daripada sesuatu yang besar. Dan saya percaya ini yang jadi satu trigger untuk semua yang menyokong, terutamanya lah yang menyokong Pakatan Harapan, untuk melihat peristiwa, fenomena 9 hari bulan Mei itu sebagai satu kelahiran baru untuk Malaysia. Maka bila dah lahir itu kena ada nama. Baby kalau dah lahir kita kena ada nama lah kan. Jadi seolah-olah dia berikan namanya ialah Malaysia baru. Sebab tu kalau ditanya saya apakah kita ada impian Malaysia baru, saya mengatakan kita sebenarnya tak ada impian. Impian ni nak kata cita-cita lah. Dia dah plan tau. Ini kena ni, lepas tu ada akan muncul kemudian kita namakan itu Malaysia baru. Tidak. Dia sebenarnya adalah satu pengharapan. Sebab berlakunya satu kejadian di mana satu rejim yang berkuasa lama selama hampir 60 tahun, kemudian akhirnya yang disangkakan tidak mungkin tewas dan kemungkinan besar yang masih berada dalam Barisan Nasional ketika itu pun tak menyangka dia akan tewas, akhirnya tewas dan berlaku satu perubahan politik. Sama ada ianya ke arah baik atau buruk itu kita letak tepi dulu. Tapi perubahan ini berlaku dan bersama perubahan ini datang satu pengharapan, iaitu Malaysia sekarang sudah berubah. Malaysia sudah seolah-olah lahir mula. Malaysia ini menjadi Malaysia yang baru. Jadi bersama dengan benda ini lahir idea. Idea dia saya nampak lah masing-masing ada idea masing-masing tentang apa Malaysia baru. Tapi saya tak pasti. Danish mungkin ada idea tersendiri tentang Malaysia baru. Mungkin Malaysia baru ini menggambarkan boleh menamatkan zaman bujang. Saya tak tahu. Dia masing-masing ada idea Malaysia baru. Tapi apa yang saya nampak antara kalau ada yang bertindih itu ialah di mana kalau Malaysia baru ini ialah satu pengharapan bahawa Malaysia ini ada peluang untuk menjadi lebih baik. Saya percaya ini semua orang yang bila dia sebut Malaysia baru, dia percaya benda ini bahawa Malaysia ini ada harapan untuk menjadi lebih baik dan dia juga percaya bahawa maruah dan martabat kita sebagai rakyat, sebagai manusia, kalau bahasa istilahnya karamatul insan itu tadi, akhirnya diangkat. Di mana akhirnya seorang pengundi itu boleh berkuasa menumbangkan sesuatu yang dilihat kukuh dan bertahan sekian lama. Jadi saya percaya dua benda ni adalah benda yang penting yang membentuk idea yang mana semua orang kongsi. Yang lain-lain tu mungkin kita ada perbezaan lah. Mungkin Malaysia baru kita membayangkan lain sikit. Orang ni mungkin membayangkan lain. Tapi saya nampak pertindihannya pada itu. Iaitu kita merasakan bahawa Malaysia ini ada peluang sebenarnya untuk menjadi lebih baik dan maruah dan martabat kita sebagai manusia itu akhirnya diangkat. Jadi itu apa yang saya nampak lah sebagai Malaysia baru. Jadi adakah berakhir sudah? Adakah berakhir sudah? Jadi lirik lagu. Kalau impian saya tak pasti. Kalau ada yang mengimpikan itu saya tak pasti. Impian ni bergantung pada kita. Kalau kita impikan dia maka dia ada. Kalau kita dah berhenti mengimpikan dia maka terhapuslah impian itu. Tapi saya percaya Malaysia baru itu prosesnya tetap berjalan, tetap ada dan dia tak boleh pusing balik. Jadi dia tak boleh pusing balik. Meskipun sekarang ini Perikatan Nasional naik, meskipun dan kebanyakannya pun terdiri daripada mereka daripada Barisan Nasional, kalaupun mereka cuba membawa balik budaya lama Barisan Nasional itu kembali, saya percaya dia tetap akan sama sebab proses itu telah bermula dan Malaysia baru ini sedang dibentuk. Jadi itu pandangan lah, setakat inilah dulu. Baiklah, kita terima kasih YB berdua yang telah memberikan ucapan pembukaan kepada tema kita pada hari ini, Malaysia Baru, Impian yang Terkubur. Ada tanda soal di situ. Jadi untuk pusingan kedua ni saya akan bertanyakan soalan kepada kedua-dua panelis kita secara berasingan. Soalannya pun berbeza. Jadi kita mulakan dengan YB Yue dulu. YB Yue, Malaysia Baru bukanlah impian satu atau dua orang sosok tubuh pemimpin utama Pakatan Harapan. Tapi adalah satu impian yang dikongsi secara bersama oleh semua lapisan masyarakat, khususnya anak muda yang menjadi watak penting ketika perubahan itu berlaku pasca PRU 14. Jadi apakah mungkin saranan kepada golongan muda, generasi muda pelapis negara ini untuk terus kekal mendukung agenda perubahan dan tidak patah semangat untuk teruskan usaha bagi
memastikan Malaysia kita mempunyai harapan pada masa depan? Silakan Wibi. Saya selalu percaya kalau kamu betul-betul mahukan sesuatu dalam apa bidang dalam hidup kita ni, kami mesti berusaha. Apa-apa yang berharga tu dia tak datang semata-mata, dia tak menggolek ke depan mata you sebegitu saja. Begitu juga dengan Malaysia baharu yang kita impikan. Tapi dari interaksi saya dengan anak muda dari pelbagai golongan dan lapisan masyarakat, saya nampak bahawa anak muda kita ni memang ada pendapat tentang how society should be run, ataupun ada pendapat tentang isu-isu semasa. Masalahnya anak muda kami diajar untuk berfikir bahawa politik itu kotor dan kita patut jauhkan diri daripada politik. Dan saya ingin galakkan anak muda supaya jangan takut dengan politik, sebab isu-isu semasa yang kamu mempunyai minat atau mengambil berat terhadap, dia sentiasa ada kaitan dengan politik. Katakan anak muda tu dia biasa menjadi sukarelawan untuk soup kitchen, untuk tolong gelandangan. So that is the current issue that you care about. Tetapi ada juga isu sistemik di belakangnya, iaitu kenapa situasi ekonomi memaksa seseorang itu untuk menjadi gelandangan. Apakah masalah keluarga ataupun masalah dari sektor pekerjaan yang memaksa seorang itu menjadi gelandangan. So saya berharap bahawa anak muda boleh see the bigger picture. See the bigger picture bahawa politik itu ialah satu cara untuk membetulkan masalah sistemik dalam masyarakat kita. Jadi jangan takut dengan politik, dan sebaliknya berusaha untuk memahami parti-parti politik yang ada di negara kita ni, because it is the people yang yang make up the party. So kalau parti tu banyak orang yang orang yang baik, orang yang berusaha, orang yang ada niat yang baik untuk memperkembangkan masyarakat dan menimbang kepada masyarakat, parti tu boleh jadi baik. Kalau orang tu rasuah, ramai orang rasuah dalam satu parti tu, aku tak nak kata parti mana-mana, tapi parti tu lah rasuah. Jadi Wibi, kalau kita lihat perkembangan semasa ni lah, selepas berlakunya langkah syaratan anak muda, ramai merasakan bahawa undi mereka pada PRU yang lepas seolah-olah menjadi sia-sia kerana mereka memberikan mandat kepada Pakatan Harapan sehingga kita berjaya membentuk kerajaan di Putrajaya dan beberapa buah negeri. Apa pandangan YB kepada daripada pandangan daripada anak muda ini? Ada komen sedikit tentang perkara ini? Tanya saya ke tanya Jiwi? Jiwi. Belum habis lagi. Belum habis lagi. Sebenarnya perlu pergi mengundi. Ya. Actually saya rasa sekarang pun lebih perlu untuk kita mengundi. Tadi saya cakap tentang masalah isu semasa dengan masalah sistemik kan. So masalah sekarang kita ada dengan nilai satu undi, itu juga satu masalah sistemik. Sebab pada tahun 2016 kerajaan telah buat melalui SPR lah, melalui Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat persempadanan semula. Dan apa yang jadi ialah kita melihat bahawa banyak kerusi yang dipegang oleh pihak pembangkang pada masa itu, iaitu Koalisi Pakatan Harapan, telah menampakkan pertambahan bilangan pengundi yang sangat besar. So misalnya di Parlimen Damansara yang juga merangkumi Dun Kampung Tunku, bilangan pengundi kami dalam eksersis persempadanan semula ditingkatkan dari 89,000 kepada 168,000 kalau saya tak silap ingat. Dia hampir double tau peningkatan tu. Dan kami nampak di kawasan di mana Barisan Nasional nampak
seolah-olah mereka boleh menang, bilangan pengundi di kawasan itu dikurangkan pula. So we have a theory dalam electoral politics yang dinama macam packing, iaitu kita menyumbat banyak-banyak pengundi ke dalam satu tempat supaya kursi tu dia dah anggap dia tak boleh menang dah. So tak apalah dia letak banyak pengundi kat situ sebab nilai satu undi tu akan berkurang dan ada satu code cracking di mana dia pecahkan pengundi tu. So majority antara parti yang menang dan kalah akan menjadi lebih sengit. Persaingan akan menjadi lebih sengit. So this is what happened. So kalau saya lihat kepada anak muda tak nak mengundi pada masa ni atau pada PRU ke-15, saya akan lebih galakkan mereka untuk mengundi because you want to change this system. Dan sebenarnya persempadanan semula akan datang lagi pada tahun 2024. So if you want to vote your matter, dia macam self-contradicting sikit lah. Tapi kalau you nak undi kamu mempunyai harga, undi sekarang. So you boleh buat perubahan pada masa depan. Baik, YB. Okay, soalan kepada YB Edri Faizal. Tempoh 22 bulan Putrajaya itu, pemerintahan di Putrajaya itu dipenuhi dengan berbagai polemik. Khususnya kita lihat isu-isu berkaitan kaum, isu-isu berkaitan agama, konflik dalaman sendiri dalam rakan-rakan komponen kita, dan isi kandungan manifesto Pakatan Harapan menjadi satu polemik yang besar sehingga menjadikan suhu politik di Malaysia ini agak panas dan umpama lahar itu hampir muntah, dan muntahnya apabila berlakunya langkah syarikat tersebut. Jadi sekiranya andaikanlah pada esok pagi kita bangun pagi, gosok gigi, kita terdengar berita bahawa PH Plus kembali menakluk Putrajaya, mungkin apakah saranan YB untuk Pakatan Harapan ini supaya tidak mengulangi apa yang kita laksanakan pada tempoh 22 bulan yang lalu, dan apakah langkah yang boleh kita ambil untuk move forward? Silakan YB. Okey, terima kasih Danish. So apakah saranan saya tu bergantung juga siapa yang jadi Perdana Menteri. Ini kontroversi kontroversi ya, jadi kita tapi tak penting pun siapa pun yang jadi Perdana Menteri tu. Tapi sebenarnya yang paling penting lah apa yang kita belajar daripada 22 bulan kita memerintah, dan juga kita boleh faham bahawa bagaimana kalau betul-betul berubah tampuk pembangkang, kita tahu dia akan kembali kepada orang kata mood lama lah. Cuma mungkin masa tu dia akan jadi janggal sedikit. Sebab kalau kita lihat 22 bulan macam yang Danish kata, ketegangan tu terasa antara kaum dan sebagainya. Kes seorang kes Adib misalnya, seorang anggota bomba yang terkorban ketika kerusuhan, diapi-apikan sehingga rasa kebangkitan dan sebagainya. Tapi bila dia dah pegang kuasa, jadi hilang show tu. Sejak menjak ni macam sepi. Jadi sepi kan. Jadi kita macam kalau orang kata tak payah logik tahap tinggi pun, kita logik biasa-biasa pun kita boleh nampak lah. Jadi apa sebenarnya. Jadi kesian pada arwah Adib diperlakukan sebegitu hanya untuk tujuan politik, dimain-mainkan ni. Tapi bila orangnya dah berkuasa, dah tak fikir dah pasal arwah Adib kan. Jadi kita tumpang simpati arwah Adib dan keluarga. Jadi kita tahu pembangkang akan, kalau betul kita berubah, pembangkang akan main balik walaupun dengan keadaan jangka. Tapi apa yang boleh kita perbaiki adalah ini masanya untuk kita memilih anggota kabinet yang betul-betul berkaliber, yang buat kerja. Dan alhamdulillah lah, sebab kebanyakannya yang dulu kita komen tak buat kerja, semua dah lompat ke sebelah sana. Jadi dia macam bagus kan. Dulu kita kata ini baru pula kalau kita ambil alih. Sipulan itu tak bergerak. Sekali semua keluar pergi ke Perikatan Nasional. Jadi itu macam mungkin ini rezeki Allah, kita tak tahu kan. Jadi moving forward seterusnya, kalau dapat kembali ke menjadi kerajaan, pilih pertama tentulah pilih para menteri kabinet, ahli anggota kabinet yang berkaliber, yang betul-betul boleh buat kerja, yang betul-betul bersungguh buat kerja. Sebab buat kerja ni kadang ada yang buat kerja tapi untuk depan kamera, ada yang betul bersungguh. Jadi kita nak bersungguh buat kerja, dan seterusnya kita kena perbaiki komunikasi. Komunikasi itu penting. Kita kena, selain kita kadang-kadang kita macam contoh manifesto kan, kita kena, orang selalu tanya manifesto ni tak
kenapa tak tunaikan dan sebagainya. Walhal kalau ikut kajian macam ID, kajian dan sebagainya, menunjukkan peratusan kita sedang berjalan untuk menunaikan manifesto tu berjalan agak tinggi. Kita tak ingat berapa peratus saya tu, tapi maknanya sedang berjalan. Maksudnya insyaAllah kalau berjalan 5 tahun itu, kalau kita dalam tempoh warranty itu, dia insyaAllah kita boleh capai hampir banyak juga apa yang kita janjikan dalam manifesto. Jadi sebenarnya boleh capai. Cuma itulah warranty 5 tahun, tapi apakah daya, disangka hujan hingga, disangka panas hingga ke petang, hujan di tengah hari. Jadi itulah benda. Kalau berjaya kembali, maka harus kita kemaskan komunikasi kita, harus kita pilih kepimpinan yang berkaliber, terutamanya untuk menjadi anggota kabinet, yang mana insyaAllah sepatutnya dah tak jadi masalah lah. Sebab mana yang bermasalah pun dah keluar. Jadi ini benda yang harapan boleh lakukan, insyaAllah. Wabi, perkembangan semasa di Selangor, kongsi sikit mungkin apa yang terjadi di Selangor. Ada cakap-cakap usik-usik nakal mengatakan ada penjajaran baru berlaku juga di Selangor, ada beberapa adun DAP dikaitkan juga dengan menyertai Perikatan Nasional. Mungkin ada komen sikit pada Wabi. Sebenarnya penjajaran memang ada berlaku. Penjajaran itu, tapi penjajaran yang berlaku adalah penjajaran bagi inisiatif peduli rakyat kami lah. Itu saja. Pandai. Program inisiatif peduli rakyat yang itu MB dah umum berapa tahun, dah tahun lepas dan sebagainya. Jadi itu saja yang berlaku. Yang lain-lain setakat ni alhamdulillah, walaupun ada yang telah meninggalkan saf Pakatan Harapan, pergi ke pihak satu lain ke sebagainya, itu kita tak apalah, nak buat macam mana kan. Orang dah tak nak, orang dah tak sudi, kita biar je lah kan. Kita ucapkan selamat maju jaya, semoga menemui cahaya lah di tempat baru dan sebagainya. Tapi setakat ini alhamdulillah Kerajaan Pakatan Harapan Selangor masih kukuh, walaupun hari itu desas-desus dia kuat nama saya pun kan, tiba-tiba nama saya naik macam-macam konon ditawarkan dan sebagainya. Tapi insyaAllah lah tawarkanlah saya bulan dan bintang pun takkan saya berganjak daripada perjuangan ini. Itu dia. Kenapa? Sebab saya pun memikirkan bahawa macam yang Danish cakap tadi, berapa ramai pengundi muda yang turun mengundi. Saya pergi melawat setiap pusat mengundi, saya perhatikan bagaimana yang saluran yang muda-muda ini beratur, berpanas, panjang-panjang, sanggup begitu lama beratur, begitu dengan barisan yang panjang semata-mata nak mengundi. Dan daripada respon bila saya pergi melawat tu, memang kita tahu dia memihak pada siapa. Dan bila kita tengok keputusan setiap daerah mengundi, dan kita nampak mereka memihak pada siapa. Jadi takkan kita sanggup nak khianat wajah-wajah yang kita pergi jumpa di setiap daerah mengundi, setiap pusat mengundi itu. Tak sanggup saya, malam tak boleh tidur kalau buat macam tu. Jadi setakat ni alhamdulillah Selangor masih selamat dan kita doakan. Dan kita tahu Perikatan Nasional akan terus mengacau Selangor. Sekarang dia tengah kacau Sabah dan lepas ni Negeri Sembilan semua dia akan kacau. Tapi macam itulah kita kata selagi orang kata orang Sarawak lah, lagi hidup lagi ngelaban lah, kita akan berjuang sampai habis insyaAllah. Ya. Baik, okey, tamat pusingan kedua. Baik, untuk pusingan yang ketiga, kalau minggu lepas kita tak ada peserta, tapi hari ini kita bertiga ditemani juga oleh 3 peserta yang lain yang akan bertanya soalan terus pada YB dan akan dijawab secara seorang demi seorang, dan juga kita akan paparkan soalan-soalan yang dimuat naik di ruangan komen Facebook DAP TRP untuk sesi live ini, dan akan dijawab juga oleh panelis kita pada malam ini. Jadi untuk peserta kita yang pertama, saya jemput peserta tamu kita, Yo Si Chen. Permintaan. Pergi toilet kot. Mungkin ada masalah teknikal sedikit. Itulah masalah dengan Zoom kan. Tiba-tiba orang besar atau kita mungkin ke peserta seterusnya, iaitu Sid Ruisi. Hi. Hello Ruisi. Hi. Okay. Soalan untuk bagi kita. Okay. So kebelakangan ini saya rasa ada baca tentang sentimen like rejection terhadap pekerja asing. So like problem with foreign labour. Sorry, BM saya tak begitu mantap tapi I try sikit. So
Saya ada baca like reports tentang masalahnya dia ada, so Malaysia ada keperluan untuk pekerja asing sebab pekerja Malaysia kita tak nak buat sesetengah like pekerjaan yang kita rasa terlalu susah atau terlalu kotor ke apa, kita tak nak buat. So there's a like mismatch yang, so ada keperluan itu orang Malaysia tak nak buat, so kita adalah keperluan untuk pekerja asing untuk datang dan melakukan kerja-kerja ini. Tapi masalahnya masih rasanya ada banyak lagi pekerja asing yang datang tanpa kebenaran yang sah. So a lot of them are like still kind of illegal. Then of course, then as a result of that, kita adalah banyak sentimen yang mereka di sini sebab mereka tak sah. So kita adalah sesetengah pendapat macam like they're not supposed to be here, so kita tak perlulah jaga mereka begitu baik or give them the same kind of rights that we would give to like Malaysians, seorang Malaysia. And saya curious apakah pandangan YB untuk kind of come to a compromise, sebab masalahnya memang keperluan itu ada, so kita ada keperluan untuk kita memerlukan pekerja asing untuk buat sesetengah pekerjaan yang kita sendiri tak nak buat. So kita ada keperluan ini. Tapi ada juga kita rasa sebab kebanyakan mereka di sini buat kerja tanpa like kebenaran yang sah. So adalah setengah sentimen rasa macam like they're not supposed to be here. So like we don't like them to be here and we don't want to give them the same kind of treatment or rights. So kita rasa like they don't deserve to be here. So apakah pandangan YB tentang how we can like kind of come to a compromise from either kind of like legislative solution or kind of grassroots sentiment solution? What do you think? Like just general like brainstorm question. Okey, mungkin soalannya bagaimanakah untuk menguruskan pekerja-pekerja asing yang kita tahu mereka juga ada contribute something kepada negara kita. Okay, soalan komen sikit daripada YB. Okay, so soalan Royce ni dia ada memang dua komponen lah. Yang satu itu tentang job mismatch lah ataupun isu pekerja Malaysia seperti tidak sanggup untuk melakukan kerja yang kita panggil kategorikan sebagai 3D lah, dirty, dangerous and I lupa D yang satu lagi. Saya pun lupa. Ada satu lagi lah, but it's 3D lah, 3D yeah, jobs. Correct. I think masalah di sebalik isu ini ialah sebenarnya isu gaji minima yang terlalu rendah. Dan sebenarnya Kerajaan Pakatan Harapan apabila kami berada ditampuk kuasa dan juga dalam manifesto memang ada perjanjian untuk meningkatkan gaji minima sampai 1,500 lah. Setakat ni ialah 1,050 kan, Adri? Correct me if I'm wrong. 1,050, right? So actually that's the main issue. Sebab kalau kita lihat bukan pekerja Malaysia tidak sanggup untuk melakukan kerja 3D. Sebaliknya, kerana gaji minima itu terlalu rendah, mereka lebih sanggup melakukan kerja 3D di negara lain, misalnya di Singapura ataupun di Korea Selatan. Dan sebenarnya di South Korea terdapat kes di mana rakyat Malaysia yang nak mengambil kerja 3D ditipu oleh ejen di South Korea. Dan menjadi macam keadaan parti di negara kita lah, di mana orang Indonesia ataupun orang dari Bangladesh ditipu oleh ejen, datang ke sini, pasport diambil, permit tak ada. So the main issue di sebalik the job mismatch is our minimum wage terlalu rendah. Dan itu satu perkara yang Kerajaan Pakatan Harapan dahulu pernah memulakan usaha untuk menaikkan gaji minima sambil mempertimbangkan impak kepada majikan. So that's the first part. Yang kedua tentang pekerja yang tanpa permit lah, ataupun we put it as a warga asing lah, tanpa permit as a whole. The bigger issue yang saya nampak ialah sebenarnya enforcement lah, kekurangan penguatkuasaan terhadap kemasukan warga asing tanpa
tanpa permit. This is an issue dengan immigration kami dan sebenarnya sebelum PRU ke-14 pun terdapat I think it was MOU di mana kerajaan di bawah Barisan Nasional pun menandatangani MOU untuk membawa banyak pekerja asing, tetapi cara pelaksanaan itu tidak dipantau dengan baik. Whether quality agent yang membawa pekerja asing yang masuk itu juga tiada pemantauan, tiada penguatkuasaan. So you have this influx of foreign workers yang tidak dipantau dan tidak dikuatkuasakan kalau ada masalah dengan permit dan sebagainya. So this is a long-standing issue lah. It's actually a bigger picture issue about bagaimana kita meluluskan kemasukan pekerja ataupun warga asing. Tapi kalau kita merujuk kepada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dari bulan Mac hingga kini, we see that ada banyak pergerakan terhadap parti, and saya kira dia lebih kepada tindakan politik lah. It looks good lah, kita senang membeli naratif, like orang luar, orang tanpa permit, dia lebih cenderung mendatangkan penyakit, lebih cenderung mendatangkan masalah kepada masyarakat kita. Dan memang di sesetengah tempat, kalau kat Selangor ramai yang merujuk kepada bahagian Selayang, dekat Pasar Besar Selayang, memang ada banyak aduan di mana locals akan kata, oh kau tak tahu perangai Rohingya semua tu dia kotor apa-apa. Okay, those are legit arguments. I tak nak mempertikaikan sebab I tak tinggal di sana kan. Tetapi again dia bigger picture lah, bahawa tindakan terhadap parti ni dia perlu, tapi dia sepatutnya perlu dilaksanakan dari awal lagi. So kenapa sekarang? And you have to consider dia punya implikasi politik lah di sebalik itu. So that's my thought. Okay, Obi Adri mungkin ada komen sedikit tentang pengurusan parti di negara kita. Nak menambah je, jadi memang kalau tengok ada dua perkara di sini. Satu, warga asing yang datang mengikut lunas undang-undang dan sebagainya, ada permit dan sebagainya, lalu bekerja, lantas memberikan saingan kepada orang tempatan. Satu. Yang kedua tu pula langsung tak ada permit, tak ada apa, dan juga memberikan saingan kepada orang tempatan. Jadi dua-dua ni dia beri saingan, tapi satu tu dia halal, satu tak halal. Ada macam tu lah kan. Tapi masalah tak apa. Jadi akar yang punca berlakunya kebencian yang meluap-luap ini adalah daripada satu tadi, sebab saingan. Tapi saya juga, Iwi dah sentuh semua perkara, saya juga mahu menyentuh satu perkara lagi. Suka atau tidak, tadi saya sebut tentang karamatul insan, martabat manusia itu tadi. Ini bukan untuk kita je kadang-kadang. Kita kena fikir tentang selagi seorang itu manusia, dia ada martabat kita kena jaga. Ini Islam suruh kan. Ini Islam suruh. Jadi yang cakap Islam tu kena ni lah kan, kena tengok balik lah apa yang dia percaya kan. Jadi kita kena jaga martabat manusia itu. Dan parti ke, bukan parti ke, warga negara ke, kita semua manusia. Kita berdiri atas dasar itu dulu. Jadi kemudian sudah tentu ada kekangan-kekangan sebab kita dalam orang kata negara bangsa atau nation state, ya sudah tentu ada masalah sempadan dan sebagainya. Maka kalau ada sesuatu itu melanggar undang-undang, ya betul, kita kena ambil tindakan. Tetapi ianya juga tak boleh melupakan kemanusiaan. Maka tindakan undang-undang tak boleh melupakan kemanusiaan. Kadang-kadang kita macam seolah kena pilih salah satu. Kalau ambil undang-undang, kemanusiaan. Kalau nak berkemanusiaan, tak boleh ambil tindakan undang. Dia jadi kita kena pilih, nak ni nak tu. Sebenarnya patutnya kita ke arah dua-dua kalau kita nak, orang kata, memastikan ketenteraman, keteraturan dan sebagainya. Tapi satu lagi yang saya nak bawa juga, bila kebencian ini mudah kita halakan ke arah warga asing ini, saya percaya sebab mereka lemah. Walaupun ada lah yang garang, bukan saya tak nafikan, ada kadang cengih juga, ada yang garang. Tapi kebanyakan ini takut, mereka lemah dan setengahnya dan kebanyakannya pun dieksploitasi. Datang sini ingat ada permit, ada kerja, tiba tak ada. Jangan lupa orang kita pun jadi parti di negara lain, di Australia, di South Korea, ada orang kita kena nasib yang sama, jadi parti di negara itu. Jadi bayangkanlah anak-anak kita pun kena macam tu di negara lain, tapi ni anak-anak orang lain. Jadi kita selalu hala ke mereka sebab mereka selalunya ialah mangsa dan mereka mangsa. Tapi kita jarang tengok
bila kita kata yang tak ada permit ni, siapa yang pergi ambil mereka bekerja? Orang kita juga. Orang kita yang ambil mereka bekerja. Sebab apa? Sebab dah nak bagi bayar gaji murah, sebab kita tahu dia ni hidup dalam macam reban ayam pun tak apa. Jadi kita bagi gaji yang murah. Dan akibatnya bila kita dah terbiasa bagi gaji murah, kita tak nak bagi pada orang tempatan untuk kerja. Sebab apa? Kena bayar gaji lebih sikit. Sebab orang tempatan ada rumah, ada keluarga dan sebagainya. Jadi mudah kita hala kebencian kita kepada warga asing, mungkin untuk menutup malu kita bahawa masalah ini datang daripada orang kita. Jadi ini saya nak seru juga, sebab tu saya selalu mengajak semua, kalau kita nak membenci tu, tengok balik siapa puncanya, siapa yang menjadikan benda tu berlaku, dan kadang-kadang orang kita sendiri. Kadang kita buat masalah, lepas tu kita mendatang kerosakan, kita blame orang lain. Ini masalah yang terjadi. Saya setuju bahawa memang tindakan undang-undang perlu diambil. Saya seorang yang berpegang pada undang-undang, saya percaya bahawa undang-undang itu yang mengawal semuanya. Kita percaya pada undang-undang, tetapi kita lupa kebencian. Ini dua benda ni kita kena tatang lah. Itu pandangan saya. Nampak daripada apa yang you cakap. Baik, saya kira soalan daripada saudari Rezi itu telah dijawab. Semoga saudari berpuas hati dengan jawapan daripada sangat baik, sangat baik. Okey, terima kasih saudara Rezi. Baik, kita beralih ke peserta seterusnya. Saya persilakan saudara Yeo Si Chen. Macam Ya, selamat. Boleh dengar? Boleh. Kita boleh dengar. Jalan. Okey. Sorry tadi ada laptop ada masalah. Guna phone ni. So selamat soalan datang untuk panelis kita. Ya, selamat datang. Untuk YB Rim dan YB Adri okey, apakah biasanya saya concern lah tentang persepsi buruk DAP tentang di kalangan orang Melayu lah. Yang kata okey, DAP ni parti Cina je. Tapi tak nampak pula ada dua orang Melayu kat sini. Ada Presiden India sini. So betul, memang mungkin dalam berapa tahun yang lepas dah ada kita nampak adun Melayu, wakil rakyat Melayu, ada lah banyak step lah, yang cara lah yang digunakan, tapi masih nampak macam tak mencukupi. So ada apa penyelesaian terhadap ni? Okey, terima kasih saudara. Soalan ni memang biasa ditanya lah. Jadi saya persilakan, sebab dia sebut pasal Melayu, jadi saya persilakan saudara Adri dulu untuk mulas tentang persoalan tersebut. Silakan. Okay. Saya nak kongsi satu cerita menarik lah. Saya pernah nampak satu orang dia sebar satu grafik lah kan. Grafik itu ada gambar kapal Sing, kemudian dia kritik. Inilah masalah DAP sebagai parti Cina bla 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 bla. Tapi gambar sebelah tu gambar kapal Sing. So saya pun macam okey. Jadi dia sebab apa jadi tu cakap DAP sebagai parti Cina ini adalah satu, orang kata satu bentuk propaganda dan gambaran yang ditampalkan. Dia bila contoh macam kata Danish gatal, ada tampal. Tampal tu Danish baik. Kenal Danish baik, tapi kalau ditampalkan, terus ditampal, maka semua akan percaya Danish gatal. Okey, walaupun Danish baik sangat kan. Jadi dia begitu. Jadi macam ditampal. Ini serangan peribadi weh. Ini contoh lah, bagi mudah faham. Jadi masalahnya kita nampak situ. Walaupun dengan gambar kapal Sing di sebelah, jadi dengan propaganda begini, kapal Sing pun boleh jadi Cina. Sebab dia hanya dimainkan, dia cuba mengapi-apikan daripada satu rasa yang tak puas hati yang mendasar di dalam orang Melayu. Jadi ini yang cuba dimainkan. Kita tak kata bahawa, yalah, orang kata kalau nak, kadang-kadang dia ada satu lagi cerita lucu saya nak kongsi. Pernah saya ditanya, kenapa parti DAP ni tak ada Melayu? Dia cakap dengan saya lah, saya daripada DAP, saya Melayu kan. Kemudian saya tanya, dia kata, oh saya Melayu. Oh tapi tak ramai Melayu. Oh, saya kata tak ramai Melayu. Kalau macam tu saudara sertailah kami kan. Sertai panggil kawan-kawan semua, sertai kami ramai-ramai kan. Oh tak boleh, Melayu baru sertai DAP. Jadi dia akan pusing. Benda ni takkan selesai.
Jadi sebab tu kita kata benda ni dia masalah permainan propaganda, persepsi. Jadi sudah tentu parti perlu memainkan peranan parti, dan saya percaya parti bersungguh-sungguh untuk cuba. Dah banyak kita buat program-program, kita mendekati, kita memperjelaskan, malah dengan parti juga mengetengahkan pemimpin-pemimpin Melayu macam tu, macam ada yang pernah jadi Timbalan Menteri, Tengku Zulpuri misalnya, dan ramai lagi. Sebenarnya susah cakap, orang kata kalau tak ada Melayu tu ada. Kalau nak kata tak ramai tu, maka marilah sertai. Tapi kalau nak kata kalau dia sendiri kata Melayu jangan sertai DAP, dan tak payahlah komen. Tak payahlah komen Melayu tak ada apa. Dah dia sendiri tak nak sertai, tak nak bagi. Tak payah komen lah, pergi kacau parti lain lah macam tu lah kan. Tapi jawapan saya tak. Kalau yang mana yang kata tak ada Melayu dalam DAP, ni ada. Dan mana yang kata tapi tak ramai, mari sertai meramaikan. Itu saja yang saya boleh ajak. Dan insyaAllah kita pun banyak buat program-program, dan insyaAllah ramai juga sebenarnya berminat nak sertai. Dan insyaAllah mungkin kita akan nampak perubahan, orang kata peringkat berperingkat, kita akan nampak lebih ramai lagi kepimpinan muda Melayu. Kita ada Danish, ni bukan bakal dah jadi pemimpin muda pun. InsyaAllah ramai lagi akan datang. Yue komen. Okay, Yue ada komen sedikit? So ada cerita menarik lah sikit. Pusat khidmat saya kongsi bangunan yang sama dengan ibu pejabat DAP kebangsaan yang dahulu sebelum kami berpindah kepada bangunan sekarang yang kat Pudu itu. So bila saya jadi adun kat Kampung Tunku, kami membuat macam beberapa gotong royong perdana lah, sebab ada banyak benda yang ditinggalkan oleh DAP HQ yang dulu. Dan kebelakangan ini kami dapat jumpa satu buku, satu booklet kecil macam zine lah, tentang Jawatan Kuasa Pusat Kebangsaan. So CEC lah, Central Executive Committee DAP yang kedua. So dia tahun, saya buka, tahun 1967. So yang menariknya, kami nampak bahawa CEC tu sangat berbilang kaum. So misalnya naib pengerusi, so vice chairman, seorang lelaki Melayu yang bernama Muhammad Noor Jeti, dan ada juga timbalan Setiausaha Agung pun seorang Melayu. Ada dua timbalan Setiausaha Agung. So seorang Melayu yang bernama Daing Ibrahim bin Othman, dan satu lagi seorang India bernama Dr. K.S. Das. And then down the line also ada Melayu dan India. So actually sebenarnya dari awal lagi DAP merupakan satu parti yang berbilang bangsa. Mungkin majoriti Cina, tapi tetap berbilang bangsa. So one of the projects yang pasukan saya sedang buat pada masa ini ialah untuk mengeluarkan semula sejarah DAP, sebab sebab propaganda untuk bertahun-tahun DAP telah dimomokkan sebagai parti Cina ataupun parti anti Melayu, tapi bila kita tengok semula sejarah DAP, kita mendapati bahawa itu tidak benar. Dan keduanya, I think pihak yang masih memainkan sentimen bahawa DAP ini parti Cina, you have to think of it lah properly, sebab mereka mahukan masyarakat awam untuk fikirkan begitu. Padahal pemimpin DAP pada masa kini, kita bukan satu blok monolitik tau. Ada Melayu macam Edri yang boleh rap dan boleh berbahasa Cina. Ada pemimpin DAP Cina macam saya yang tak berapa fasih berbahasa Cina. So we are not like kalau Melayu dia cakap Melayu saja, kalau Cina dia cakap Cina saja, kalau India dia cakap India saja. We are not monolitik, dan sebenarnya ini yang saya suka dengan program Danish pada malam ni pun baik, sebab kita menunjukkan satu wajah DAP yang sangat berbeza dan sangat berbilang kaum, dan relevan kepada lapisan masyarakat yang berlainan. So I think it's a macam slow series lah of interaction, tapi it's a work in progress. Bagi orang yang selalu dengar
propaganda bahawa DAP anti Melayu ke anti Islam, anti whatever komunis. I think siasatlah betul-betul. Janganlah telan apa yang dia bagi tahu you bulat-bulat saja. Sebab kalau kamu sendiri tidak suka di-label, misalnya Melayu malas ataupun Cina tamak, then you should not senang-senang pun melabel satu parti begitu saja. Itu dia. Baik, saya kira jawapan yang cukup memuaskan daripada kedua-dua panelis kita kepada soalan daripada saudara Yo. Jadi terima kasih saudara Yo atas soalan tersebut. Kita berjumpa lagi. Okey, mungkin ada soalan-soalan daripada ruangan komen yang hendak ditujukan kepada kedua-dua panelis kita. Pihak penerbitan mungkin boleh siarkan soalan yang pertama. Okey, daripada pengguna Facebook nama Nurul Syahidah. Sebagai pembangkang, kita mungkin perlu ketengahkan bajet atau plan alternatif kita sendiri ataupun yang bajet atau plan negeri di bawah PH. Apa pendapat panelis? Okey, mungkin soalan ni berkaitan dengan keperluan untuk ada satu belanjawan alternatif. Silakan YB Adri tu sebab dia dah lama berehat nampak. Betul, okey. Sebab saya nampak soalan itu, saya tengah cuba memahami juga sebab satu kata adakah mungkin penerbitan boleh sudah ada soalan tersebut. Kedua adalah tentang di bawah negeri PH yang mana saya setuju pembangkang di negeri PH perlu buat bajet alternatif juga. Contoh di Selangor, pembangkang buatlah bajet alternatif, jangan bangun soal tapi tak ada cerita apa, cerita belewang-lewang kan. Ya, saya setuju. Yang tu saya setuju. Saya juga galakkan kawan-kawan saya di bangku pembangkang di negeri PH untuk buat bajet alternatif. Misalnya di Selangor, pembangkang ni sekarang dah ramai, boleh duduk ramai-ramai, bincang, buat bajet alternatif. Tapi untuk PH pula, di negeri yang atau di tempat yang kita pembangkang, sudah tentu kita galakkan juga lebih-lebih lagi negeri yang dah ada pengalaman menjadi kerajaan. Kita faham, dalam keadaan kadang-kadang kalau kita selamanya tak pernah ada pengalaman menjadi kerajaan, kita mungkin agak sukar sebab kita tak berapa tahu mekanisme apa menjadi kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau dah pernah jadi kerajaan, kita sepatutnya galakkan untuk cabar dengan bajet alternatif. Untuk menunjukkan bahawa kita juga ada kemampuan, walaupun kita menjadi pembangkang, kita juga ada kemampuan sebenarnya untuk mencabar apa-apa sahaja saranan daripada mereka yang dah menjadi kerajaan. Itu saya galakkan. Dan saya galakkan juga pembangkang di negeri PH, di Selangor misalnya, saya galakkan kawan-kawan saya di pembangkang buat juga bajet alternatif. Itu pun kita raikan demokrasi. Okey, mungkin komen sikit pada YB. Tak, I setuju. Tak ada apa nak tambah. Okey, tak ada apa tambah. Mungkin ada soalan seterusnya daripada ruangan komen. Mungkin boleh siarkan soalan seterusnya. Okey, daripada pengguna Facebook Muhaimin Zakaria. Curious to know who from scale 1 to 10, 1 is far left, 10 is far right. What DAP consider their position is? Ini mungkin saudara Howard pada minggu lepas boleh terangkan pasal kompas politik sebegini. Tapi pada minggu ini kita bawa AJK Depsi Kebangsaan. Berkenaan dengan kompas politik. Dia kalau YB Adri. Kalau tanya secara idealnya, sebenarnya dia jadi the third way. Kalau ikut kita punya social democracy, third way dia duduk tengah-tengah. Dia tengah-tengah tapi dia kiri sikit. Dia begitu. Kalau kita nak ambil inilah orang kata skala kiri, kanan dan tengah dalam orang kata skala politik ini, kalau ikut ideologi DAP iaitu social democracy atau demokrasi sosial, ini pun ramai keliru sebab tu kadang-kadang ada musuh kita masih serang kita dengan socialism. Tak, socialism ni cerita tahun 60 Ini cerita tahun 60, pada tahun 2002 tak silap saya DAP dah mengusulkan dan lulus usul untuk mengubah ideologi parti kepada demokrasi sosial. Okey, demokrasi sosial ini pun dia masih ada pengaruh-pengaruh gerakan buruh, pekerja dan sebagainya, tetapi dia lebih di tengah. Dia tidak terlalu kiri, jadi dia lebih di tengah. Kalau tengah tu mungkin tengah kiri sikit. Jadi begitu kalau dia tanya tadi lah kan, dari 1 ke 10 dia mungkin kalau 1 itu kiri, 10 itu kanan, dia mungkin nombor 4. Gitu. Sebab itu adalah ideologi demokrasi sosial. Dan kalau lihat pun kebanyakan parti yang beraliran tengah kiri sikit ni, dia tak lagi bersama Social International, dia sedang membentuk Progressive Alliance di mana kita mula tidak memakai bahasa sosialisme itu lagi dan kita mula adapt. Kita masih berpegang pada akar perjuangan lampau
perjuangan untuk kaum pekerja dan sebagainya. Cuma kita juga mengambil kira situasi kompleksiti kapitalisme moden. Jadi itulah kalau boleh saya kata, kalau tu nombor 4 lah. Kalau kiri 1 itu kiri, 10 itu kanan, dia nombor 4. Itu baik, kita beralih kepada peserta kita yang terakhir. Okey. Hai, salam sejahtera semua. Salam sejahtera. Sahabat saya daripada sekolah lagi, saudara Yong Kekin. Selamat datang ke program Mengopi Malam Minggu. Okey, soalan kepada panelis kita, saudara. Okey, sebelum saya bertanya soalan, saya ingin ucapkan salam sejahtera kepada semua, kepada YB Adri, YB Lim, kepada saudara saya Danish, dan kepada siapa? Castle. Castle, okey. Okey, soalan saya tadi berkenaan dengan topik malam ni, yang itu Malaysia Baru, impian terkubur. So actually I agak menarik lah dengan pernyataan yang baru dikatakan oleh kedua-dua YB berkaitan dengan galakan anak muda untuk join politik. So pernyataan saya, tapi ironinya politik dekat Malaysia dia macam ni. Kita galakkan anak muda untuk join politik, tapi tingkah laku ataupun sikap politik Malaysia adalah kurang matang. Contohnya ahli politik yang sudah join politik lebih kurang 20 tahun lebih, memainkan sentimen perkauman. Lepas tu contohnya sekarang ada isu lompat parti, isu pengkhianat negara kan. Okay. So soalan saya, macam mana YB nak galakkan anak muda, lebih ramai anak muda untuk join politik sekiranya tingkah laku yang ditunjuk oleh ahli politik sekarang di Malaysia adalah telah memberi persepsi yang sangat-sangat negatif. Walaupun jawatan politik ni asalnya memang sudah ada persepsi yang negatif, tapi disebabkan tingkah laku yang sekarang macam lompat parti, itu memburukkan lagi pandangan anak muda terhadap bidang politik ini. So macam mana YB untuk menyarankan ataupun mengatasi persepsi yang sangat-sangat negatif dalam kalangan anak muda sekarang? Terima kasih. Okey, mungkin saudari Yui komen sedikit. Macam saya cakap tadi, kalau kita letakkan orang yang baik, lebih ramai orang baik, maka kita dapatlah perubahan yang lebih baik. Kalau kita biarkan orang yang suka memainkan perkauman, kekal saja dalam dunia politik, kalau kita tak tendang mereka keluar melalui undi kita, maka kekallah orang itu. Okay, but easier said and done lah, sebab kita tengok sesetengah kawasan memang ada sesetengah ahli parlimen tu dia macam teruk lah, suka lah gaduh dalam parlimen, panggil bodoh, monyet sebagainya, tetapi dia dah menang 5 atau 6 kali. So what is the solution? Saya rasa kita sendiri kena buat macam outreach lah kepada kawasan-kawasan begitu. So jangan kita yang duduk di bandar saja tengok lah, oh tu kawasan kampung, tengok diorang tak tahu apa-apa, lepas tu diorang undi pakcik racist ini ke apa. We should not do that lah. Dan kita sebenarnya tak sepatutnya memandang rendah atau mempelekehkan pengetahuan politik, memperkecilkan pengetahuan politik sama ada di kampung ataupun di kawasan pedalaman. Sometimes mereka lebih pragmatik daripada orang di bandar. So kalau kita mahukan lebih ramai orang untuk masuk politik dan diundi menjadi wakil rakyat, kita pun mesti gigih melakukan outreach dan pendidikan civic kepada semua golongan rakyat. So misalnya saya pun jenis yang tak boleh duduk diam. So some of the areas yang saya pernah pergi melawat dan some of them I still keep in touch ialah kampung-kampung orang asli, juga kawasan Felda di Pahang, disebabkan PRK Cameron Highlands. Saya masih kekalkan persahabatan di sana. Juga dengan kawasan Kapit lah di Sarawak. Saya masuk rumah panjang, jumpa tuai rumah, jumpa masyarakat Cina di sana juga.
So these are the things that we need to do lah. Kita sebagai anak muda, kita guna internet mendapat pelbagai maklumat. Don't just keep it to yourself. Like that, use it to do outreach. Bila kita pergi ke college ataupun di kalangan kawan-kawan kami, we come from different backgrounds. Jadi berkongsilah pendapat tentang keadaan politik ini, and bersedialah untuk berdebat, berdiskusi, but also to learn from each other macam mana kita nak memperbaiki situasi begini. Do more outreach. Okay. Saya kira jawapan tersebut memuaskan. Mungkin Saudara Yong nak juga komen daripada YB Adri tentang perkara ni. Okey. Cuma Yong, saya nak tanya satu soalan je. Bila Yong memaksudkan terlibat dalam politik itu, masuk sertai parti, masuk dalam sistem politik itu, atau terlibat dengan juga seperti pergi mengundi dan sebagainya? Boleh saya minta penjelasan sikit kat situ? Hanya sekadar sebagai wakil rakyat saja. Oh, wakil rakyat saja. Dari segi wakil rakyat, yes. Okey, wakil rakyat. Jadi kita komen dari segi wakil rakyat je lah. Okey, jadi kita nampak banyak masalah sekarang. Jadi kenapa anak muda nak masuk? Untuk bagi orang muda faham, mungkin orang muda saya percaya kalau zaman muda ni antara benda yang paling besar dalam hidup adalah nak berpasangan. Okay, nak berpasangan yang Jadi dalam kita berpasangan ni, saya percaya setiap anak muda dah melihat ada pasangan kawan-kawan dan sebagainya yang percintaannya tak menjadi. Tapi itu tak bermakna kita tak bercinta, kita tak nak bercinta. Jadi tidak. Memang betul ada percintaan yang gagal, ada yang kasih tak kesampaian. Tapi itu tak bermakna kita jangan bercinta, jangan berkasih. Sudah tentu teruskan berkasih, teruskan bercinta, tapi jadikan cinta kita itu lebih baik. Jadikan hubungan kita lebih baik daripada yang gagal. Jadi itu mudahnya. Memang kita tahu ada setengah orang bermasalah dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena isi. Kita kena isi. Dan saya pernah ditanya macam mana kita anak muda nak melakukan perubahan. Saya kata tak kiralah dalam struktur politik atau di luar struktur politik, sama dalam parti, luar parti, di dalam kerangka kerajaan pembangkang atau hanya sekadar orang biasa, kalau betul-betul mau mengubah dunia ini menjadi lebih baik, anak muda harus buat 3 perkara. Anak muda kena organize, anak muda kena strategize, anak muda kena influence. Jadi bila ada 3-3 ni tadi, barulah perubahan itu boleh digerakkan. Tak kira anda dalam parti, di luar parti, di dalam struktur politik atau sekadar sebagai pengundi atau sebagaimana. Kena organize, kena strategize, barulah kita kemudian influence perubahan. Itu pandangan saya. Kalau saya boleh tambah sikit lagi, kita nampak ada inisiatif Parlimen Digital. I think actually that's a contoh yang baik tentang apa yang Saudara Adri katakan, organize, strategize and influence. Kami nampak ada ramai anak muda yang memang minat lah, and one of the things yang penganjur pun dia message lah kat saya ialah YB tolonglah campaign untuk meningkatkan penyertaan daripada golongan anak muda wanita, so belia wanita, dan juga dari Sabah dan Sarawak. And I was thinking of like, okay, apa I nak tulis kat Twitter status I. And I think saya boleh like sum it up lah macam ni lah. Just satu hashtag. Tiada penyertaan, tiada perwakilan. So kalau anak muda nak melihat satu perubahan di parlimen kita ni, ia kenalah menjadi peserta. Okey, mungkin kita menutup soalan tersebut. Saya berharap saudara Yo berpuas hati dengan jawapan diberikan oleh kedua panelis kita. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam program Ngopi Malam Minggu. Baiklah, mungkin ada satu soalan terakhir untuk sesi ketiga ni daripada komen Facebook. Daripada pengguna FB, Muhammad Zul Majdi. Bagaimana stand DAP terkini berkenaan kemelut calon Perdana Menteri antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir? Ini soalan penting untuk dijawab. Jadi saya mungkin YB Adri yang pertama sekali lah. Pandangan tentang stand DAP. Jadi kalau tengok balik kepada segala isu ni, pertama kita kena letak jangan terlalu emosi.
Kadang-kadang bila kita terlalu emosi, kita jadi marah, akibatnya kita kadang-kadang orang kata terpukul sesama sendiri. Sebab kita marah dan sebagainya. Sebenarnya isu dia mudah. Perbincangan Pakatan Harapan sewaktu dah bersidang lah semua ni diletakkan dua option kan. Dia ada option pertama, option kedua yang tu boleh cari kat internet lah, boleh baca kan. Jadi isu dia sebenarnya setakat ini Pakatan Harapan DAP sendiri masih kekal dengan konsensus Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cuma sewaktu perbincangan sidang PH Plus itu tadi ada isu option-option ni tadi, di mana option pertama kalau saya tak silap di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Datuk Mukhris sebagai timbalan, kemudian ada option kedua iaitu Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan. Jadi ini ada dua option. Maka setiap pihak diminta balik dan pertimbangkan. Jadi di sini saya rasa kita kata kadang-kadang pemimpin kita ni tak bergaduh sangat. Kita di bawah berlebih-lebihan pula kan. Jadi di sana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bawa benda ni untuk balik dan bincangkan dan sebagainya. Jadi akhirnya itulah kita menunggu keputusan di mana yang baru-baru ni pada tak baru pun semalam hari Jumaat akhirnya keluar keputusan bahawa PKR menolak option kedua. Jadi selesailah. Bila maksudnya option pertama telah ditolak, option kedua telah ditolak, maka PH Plus kena duduk balik berunding. Kalau mau berunding lagi lah kan. Tapi kalau PH itu masih kekal dengan konsensusnya, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi DAP mudah, DAP okeylah kalau dah option 1 dah tak diterima, pihak sana dah tolak option 1, pihak sini dah tolak option 2, maka kita pulanglah nak berunding kembali, atau tapi kita stick lah, DAP tetap kekal dengan konsensus sebelumnya iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi kita kena beza antara konsensus Pakatan Harapan dengan option dalam rundingan PH Plus. Maksudnya PH Plus macam Google Plus Jadi option di PH Plus dengan keputusan konsensus Pakatan Harapan. Dia dua beza. Jadi di PH Plus itu semua ada. Kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat, Tun Mahathir di sebelah kanannya, semua orang ada di situ. Jadi di situ ada option, masing-masing ketengahkan, letak di meja, kemudian masing-masing pertimbang dan setuju tak setuju maklumkan supaya mudah untuk kita bergerak seterusnya. Jadi kalau tanya apa stand DAP, sebenarnya DAP kekal dengan konsensus Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bila dah terwujud semua option ini, stick pada itulah. Sehingga kalau mana tahu ada rundingan baru kan. Kalau mungkin PH runding nak Danish jadi Perdana Menteri, saya tak tahu. Wah, saya tak ada kursi ke ni. Okey. Mungkin Vivian nak tambah sedikit? I rasa Saudara Adri dah huraikan dengan baik sekali. Kalau saya lebih suka kalau penyokong di kedua-dua pihak boleh ceasefire, sebab saya rasa pemimpin PH Plus sedang berusaha untuk mencari satu kata sepakat dan ia tidak mudah. Tetapi apabila akar umbi terlalu mengapi-apikan sesuatu isu atau terlalu emosi sampai terdapat perasaan macam bad blood lah di antara dua-dua pihak, pemimpin parti pun dia macam ditarik oleh akar umbi untuk untuk membuat keputusan ke satu arah. So katakan let's say lah di DAP ni ada sesetengah golongan yang tidak mahukan Tun Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri. Kalau mereka terlalu emosi, ini juga akan, dan sebab pemimpin pun kena tengok sentimen akar umbi, ini akan saya rasa dia macam memesongkan pemimpin dalam mencari satu kata sepakat. So I would say keep calm. Kekal tenang. Kalau boleh saya tambah sikit lagi berkenaan dengan saya tengok mulanya jadi kucak-kacir ni, sebab saya perasan bila keluar satu statement, bila saudara Anthony Loke dari DAP keluar kenyataan, orang salah faham, orang ingat kenyataan itu menyuruh memilih option 2 itu tadilah kan. Sebenarnya kita kena jelas bahawa kenyataan itu adalah sebenarnya meminta agar diberikan keputusan segera
sama ada option atau pilihan nombor 2 itu on tak on. Kalau tak on, kita senang nanti nak buat mesyuarat lain ke dan sebagainya lah kan. Jadi ini punca salah faham dan akhirnya saya perasan ramai tidak membaca dengan cermat, akhirnya bergaduh. Bila seorang mula tembak, yang sana tembak, akhirnya dah tak guna untuk kita berbincang siapa tembak dulu. Macam perang kena saya tanyalah siapa tembak dulu. Dia dah ada percik, sekejap tak ada siapa tembak pun. Mungkin ada ayam percik meletup, terus saling berbunuh kan. Jadi kita minta semua bertenang. Kita kena yakin pada kepimpinan kita. Jadi saya percaya kepimpinan kita ambil kira semua benda. Jadi kita di bawah ni tak usah bergaduh lah kan. Kita dah kawan lama kan. Kadang lawan mana nak tengok kita bergaduh lah. Macam tu lah kan. Baik, okey. Tamat pusingan ketiga. Saya ucap terima kasih kepada ketiga-tiga peserta kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa tanya soalan kepada kedua-dua panelis kita dan juga pengguna Facebook yang komennya tersiar, bertuah dan dijawab oleh kedua-dua panelis kita. Baik, memasuki pusingan terakhir program malam ini di mana para panelis akan menutup topik bincangan dan harapan para panelis untuk tema kita pada malam ini iaitu Malaysia Baharu, Impian yang Terkubur. YB Adri dan YB Wiwi, berdasar kepada pembincangan kita sebentar tadi, secara jelas kita boleh simpulkan bahawa kedua-dua panelis kita hari ini encourage rakyat Malaysia untuk terus kekal positif dan orang kata tidak berputus asa untuk masa depan Malaysia yang lebih baik. Jadi bagi menutup malam ini sebagai pembuat dasar dan juga wakil rakyat, adakah benar impian itu akan terus terkubur? Dan Pak kata Tun M lah, dulu kita adalah harimau Asia, Tiger of Asia. Adakah masih ada sinar untuk Malaysia mengaum di mata dunia? Silakan YB pertama kali. Okay, yang I tak sangka tu pasal harimau Asia. Saya rasa harapan tu masih ada selagi kita tak berputus asa. Tapi kalau kita tengok dari let's say 20 tahun yang lalu apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada masa tu dan keadaan sekarang, saya berharap haluan Malaysia baru kita lebih bertumpukan kepada pembangunan modal insan, the software lah basically. Pada zaman 80-an, 90-an kami banyak bertumpu kepada pembangunan infrastruktur dan itu memang patut sebab kami developing country kan, negara membangun pada masa tu. Tetapi kalau kita lihat perkembangan teknologi dan perubahan global pada masa ni, saya rasa kita kena fokus kepada pembangunan modal insan dan juga kepada pembangunan soft power Malaysia ni. Sebab kalau kita nak jadi harimau Malaysia, harimau Malaysia pula. Harimau Asia, kita tak boleh bergantung semata-matanya kepada pelaburan asing. We need to build our base dan rakyat kita merupakan asas dan kekuatan negara kita. Dulu kita bertumpukan kepada sains dan teknologi dan manufacturing. Saya rasa sekarang kita bergantung kepada skills yang lain, soft skills, development skills, ada orang yang komen startup skills, problem solving skills. Itu yang akan membolehkan negara kita macam loncat ke depan dengan lebih laju lagi. And then one thing yang saya nampak yang Malaysia tak memberi terlalu banyak perhatian kepada ialah dari segi pembudayaan ataupun perkembangan budaya kami. Kita selalu kata ni Malaysia truly Asia, nak tarik pelancong, tetapi gaya atau cara kita mempromosikan pelancongan di negara ini seperti kekurangan sikit lah kalau kita lihat kepada Indonesia. Budaya mereka, sesuatu yang sangat alive.
sesuatu yang amat present dalam kehidupan seharian, pemakaian batik bukan hanya untuk majlis rasmi dan sebagainya. So I think kalau kita nak really become satu harimau Asia, we need to take kekuatan kita yang ada dan menjadikannya satu budaya yang boleh dipackage dengan cantik supaya orang luar mahukan apa yang kita ada. So that is where I see us going lah. Kalau kita nak Malaysia baru ni, one thing is urus tadbir yang baik, kerajaan yang bersih, tetapi satu negara yang confident dengan budaya majmuk kita sendiri. Okey, terima kasih Wim. Ucapan penutup dan harapan daripada YB Adri Faizal, silakan. Okey, jadi saya setuju dengan Biwi dah sentuh soal pembangunan. Jadi saya sentuh soal politiknya pula lah ya. Jadi suka atau tidak, Malaysia baru itu telah bermula. Macam saya katakan tadi, dia impian itu milik kita nak impi bagaimana itu kita punya masing-masing. Tapi suka atau tidak, Malaysia baru ini telah pun berjalan semenjak orang kata selepas berlakunya perubahan politik itu tadi. Saya percaya politik kita sedang menuju fasa berfasa, sedang ada berlaku perubahan. Tak kira perubahan dalam bentuk apa pun. Jadi sekarang ini terpulang pada kita. Dalam keadaan Malaysia baru yang sudah mula lahir, kita nak isinya dengan apa? Adakah kita nak mencorakkannya sehingga dia nampak kembali macam Malaysia lama, atau kita nak dia pergi jauh lebih baik daripada itu? Malaysia ini bumi bertuah dan saya yakin pada potensi yang Malaysia ada, dan saya percaya kalau kita isikan Malaysia baru ini dengan kebaikan, kita boleh pergi jauh, kita boleh menjadi lebih baik. Jadi apapun harus kita ingat, harapan masih ada. Baik, okey. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung program Bola Bicara Mengopi Malam Minggu ini dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia. Bagi pihak penerbitan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua-dua panelis jemputan kita yang sudi memenuhi undangan kita pada malam minggu ini. Dan saya kira semoga ada satu sinar baru untuk Malaysia yang lebih baik, tanah tumpah darah kita. Sebelum berpisah, saya ingin ingat kepada penonton di rumah yang ada niat, yang ingin bersama dalam keluarga besar parti DAP, jangan segan silu untuk PM tepi Facebook rasmi DAP TRB. Kita akan bersama untuk perjuangan Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Dan untuk minggu hadapan, episod minggu depan, kita menuju ke season finally, episod terakhir bagi musim kedua ini dengan tema Malaysia, dan juga tetamu kita juga bukan biasa-biasa, iaitu bersama minggu depan bersama saya adalah Yang Berhormat Steven Sim, Ahli Pemimpin Tajam, dan juga Yang Berhormat Zahiril K. Johari, Esko Negeri Pulau Pinang, Merangkap Adun Tanjung Bunga. Jadi saya harap penonton di rumah stay tune, jaga diri, jaga kesihatan, #kita jaga kita. Kita belum menang tapi kita pasti akan menang. Selamat malam, bye-bye.